Dan Ibn Taymiyah menulis tentang Darut Ta'arud bainal aqli wan naql. Dia menulis bagaimana menghadapi ahli falsafah. Sudahlah dia ada musuh di kalangan Syiah, dia ada musuh lagi dengan banyak lagi buku-buku dia melawan golongan Mujassimah dan seumpamanya. Dia menulis karya melawan ahli falsafah dan terkenal dengan Ibn Taymiyah menyebut bahawasanya dia menganggap bahawasanya falsafah Yunan itu tidak memberi manfaat kepada orang yang cerdik dan tidak juga memberi manfaat kepada orang yang bodoh. Dia kata, namun begitu setelah aku kaji banyak perkara yang benar dalam falsafah itu dan sebahagiannya tidak benar, maka aku menulis buku menjawab mereka. Ibn Taymiyah tidak seperti sebahagian daripada golongan so-called Salafi modern yang menyatakan bahawasanya mereka bukan Salafi modern, Salafi yang ada pada zaman ini, yang menyatakan mengikut Ibn Taymiyah tetapi mereka tidak memahami wacana pemikiran falsafah seperti yang dipahami oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah itu memahami falsafah, dia masuk ke dalam dunia falsafah, dia menjadi jago kepada falsafah dan dia menolak falsafah. Sebahagian golongan Salafi yang hari ini kuno mendakwa Salafi, mereka tidak pernah membaca buku falsafah, mereka juga tidak membaca wacana pemikiran Barat, kemudian mereka hanya menyatakan apa yang datang daripada wacana Barat itu semuanya salah. Itu berbeda dengan pendekatan yang dibuat oleh Ibn Taymiyah. Dengan menghormati juga sumbangan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi saya juga sering menyebut apa yang disebut oleh sebahagian tokoh bahawasanya Ibn Taymiyah itu hendaklah dilihat, wacana Ibn Taymiyah itu hendaklah dilihat daripada karya-karya Ibn Taymiyah sendiri, lautan karya Ibn Taymiyah itu sendiri, jangan dilihat daripada mata Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mempunyai konteks yang tersendiri, tetapi Ibn Taymiyah itu akan kelihatan sempit jika dilihat pada mata Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Ibn Taymiyah itu akan luas jika dilihat pada karya Ibn Taymiyah sendiri. Sebab itu baca, hatta Al-Albani juga mengkritik, membezakan antara keilmuan Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ibn Taymiyah itu ahli di dalam hadis, ahli di dalam fiqh, sementara Muhammad bin Abdul Wahab, kata Al-Albani sendiri, dia juga tidak begitu jago dalam fiqh, tidak juga dia mengetahui ilmu yang mendalam dalam hadis. Ibn Taymiyah menulis buku-buku yang menyebabkan dia terpaksa menghadapi golongan sufi pada zamannya. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali Tuhan dan wali-wali syaitan. Mengkritik golongan sufi, sedangkan dia antara tokoh-tokoh sufi. Ibn Taymiyah itu sufi, walaupun dia juga kadang-kadang menggunakan istilah tasawuf, walaupun beliau tidak gemar dengan dia bukan menolak pemikiran kerohanian itu. Yang ditolak oleh Ibn Taymiyah adalah manhaj yang salah dalam kerohanian. Berbeda dengan golongan madkhali modern yang mendakwa sebagai Salafi, yang menolak hatta perkataan sufi itu sendiri dia anggap, tasawuf itu sendiri dianggap sebagai salah. Ibn Taymiyah menggunakan sufi ahli sunnati wal jamaah, sufi ahli sunnah wal jamaah, walaupun di sana ada pilihan perkataan lain yang mungkin seperti perkataan tazkiyatun nafs dan seumpamanya. Dan ini kita kena hadam di dalam wacana pemikiran Ibn Taymiyah. Sebab itu Ibn Taymiyah itu hendaklah dilihat sebagai intelektual besar. Tidak ada suatu gerakan yang datang, melainkan kebanyakan mereka mengambil daripada Ibn Taymiyah.